Tapi realitinya, ada satu benda yang aku nak tekankan kat sini. United season ni, Faiz, dah berhadapan dengan 95 shots dalam masa 6 perlawanan. 95 shots allowed dalam 6 perlawanan. Kalau hang banding dengan Man City, dalam 8 perlawanan, baru 40 lebih shots yang diorang face. Kalau hang banding dengan Arsenal, baru 50 lebih shots Almost yang diorang double face. lah. Almost double. Man United shots face. Dan di situ yang aku rasa problem utama Man United, di mana memanglah goalkeeper dan back four adalah department yang ditugaskan untuk memastikan pasukan lawan tak menjaringkan gol. Tapi goalkeeper dan back four juga dalam modern football memerlukan protection. Sekarang ni protection ni boleh datang daripada dua perspektif. Satu, protection dari segi pemain-pemain tengah yang ada di hadapan back four, but also protection dari segi struktur keseluruhan pasukan, termasuklah pemain-pemain menyerang out of possession. Apa yang striker, apa yang winger buat out of possession, right? Kalau hang tengok gol yang Man United concede semalam, tolak tepi penalti lah, penalti is a handball, right? 3 gol yang Man United concede. First goal yang Man United concede semalam, orang akan fokus terhadap Andre Onana buat silap dengan Leroy Sané. Tapi sebelum Leroy Sané masuk ke tengah tu, waktu dia kat sayap lagi tu, Rashford yang sedang berada bersama Leroy Sané. Dan apabila Leroy Sané cut in, Rashford memberhentikan larian dia. Dan Leroy Sané masuk ke seorangan, 1-2 dengan Harry Kane. Dan bila dia nak ambil rembatan tu, ambil rembatan tanpa ada tekanan. Bila hang bagi player like that, no pressure, memang dia akan ambil high quality shots lah. High quality shots, mistake from Andre Onana, goal. Kalau hang tengok gol kedua yang Bayern Munich jaringkan, ketika Jamal Musiala bergelut nak gerakkan bola dan Diogo Dalot terkejar-kejar belakang dia tu, kalau hang tengok highlight tu, belakang dia in the foreground, hang nampak Casemiro jogging. Hang nampak Casemiro jogging dikala Musiala tengah berlari, Serge Gnabry completely unmarked. Completely unmarked. Musiala cut back, Serge Gnabry kosong, tak ada siapa letakkan tekanan. Casemiro still tengah terpingga-pingga. Goal. Eriksen nowhere to be found. Gol terakhir yang Bayern jaringkan, Matai Stell lari masuk kotak penalti kosong, Faiz. Seorang-seorang dia macam training. Ball watching, Lindelof lambat nak cover. So masalah yang aku ada, and benda ni berlaku ketika lawan Brighton juga, kita punya midfield itu seolah-olah non-existent, dilepasi dengan mudah. Dan benda ni betul-betul menghantui pasukan Man United, sebab tak kisahlah kita buat apa bila ada bola pun, tapi kalau out of possession, the wingers, the midfielders are not going to help the defenders, then kita akan sentiasa expose the defenders. And that's why Man United face 95 shots in 6 games. Average of 15 per perlawanan. Kegilaan apa tu, Faiz? Ya. Dan tapi sekurang-kurangnya daripada semalam aku tengok dia punya department yang tak berhubung ni, antara satu department dengan satu department lain ni, pertahanan, midfield dengan barisan penyerang tiga yang ada di Manchester United ni tak seteruk ketika melawan dengan Brighton di Old Trafford itu. Tetapi masih lagi bukan standard yang peminat mahukan daripada Manchester United. Casemiro tidak memulakan musim ini dengan baik. Aku rasa aku risau tu, Faiz. Aku genuinely aku tak terlalu risau, cuma aku rasa dia akan dapat balik form dia sekali. Kenapa aku risau? Aku risau sebab Real Madrid bukan kelab yang bodoh. Real Madrid are not a club that let go players dengan mudah kalau mereka berada di kedudukan absolute peak. Hang tengok Modric dengan Toni Kroos sampai sekarang dia tak nak bagi lepas. Kalau boleh dia nak extend, dia siap convince kau main bit part pun tak apa, just stay. Right? Tapi Varane dengan Casemiro tu dengan mudah dia bagi lepas. And Varane, as great as he's been, injury prone in and out of the team. Casemiro one great season, season ni nampak seperti off the pace sedikit. Disebabkan one great season tu, aku rasa dia ada enough credit in the bank. Aku masih lagi percaya dengan dia. Aku masih lagi percaya yang macam ni. Pada pandangan aku jadi Manchester United musim lalu somehow exceed the expectation. Terutama sekali kalau kita tengok daripada permulaan musim yang disastrous.
Lepas tu mereka exceed the expectation. Nombor 3 di Premier League. Separuh akhir UEFA Europa League dan juga memenangi EFL Cup. Aku rasa FA Cup kalah dengan Brighton, tak silap aku. Kalah dengan Brighton kan? Tapi kalah lah FA Cup. FA Cup final lah. Kalah City. Kalah dengan City. Ya. Awak jangan lupa. Aku lupa. Kita kena belasah dengan City jadi dulu. dua domestic final. Okay. They exceed expectation. Dengan memainkan permainan sit deep and counter attack. Which kita faham sebab itu bukan squad Ten Hag lagi kan. Betul. Itu 70%, 80% daripada squad tu masih lagi squad yang diwarisi oleh dia. Tidak ada terlalu banyak perubahan berskala besar yang mampu dia lakukan. Tapi masuk ke musim ini ada beberapa pertukaran besar. Paling besar sekali adalah Andre Onana menggantikan David De Gea. Dengan kadar segera permainan United pun akan jadi berbeza. Berubah, kerana ini adalah dua penjaga gol yang sangat berbeza. Jadi daripada sit deep and counter, which is United a very dangerous 4 last season, sekarang ni ada perubahan permainan, satu tahap lagi perubahan permainan di mana mereka cuba untuk menjadi dominan. Dan dalam mana-mana perubahan pun Kish, akan ada tempoh di mana pemain-pemain bergelut untuk memahami cara sebenar memainkan sistem tersebut. Sebab mereka tak pernah dominan sebelum ni. Marcus Rashford 7 tahun main tak pernah berada dalam squad Pasukan United yang dominan. Yeah. Jadi dia pun tak tahu nak buat macam mana. Dia pun tak tahu nak pergi kat mana. Dia pun tak tahu first instinct dia macam mana. Walaupun aku ada banyak lagi benda lain yang aku tak perhati dengan dia. Tapi I have to give him that kan, the benefit of the doubt. Tambah pula dengan krisis kecederaan. 11 pemain utama tak ada. 11 pemain utama tak ada. Amrabat, Wan-Bissaka, Luke Shaw, Harry Maguire, siapa lagi? Banyak lagi yang tak ada kan. Wan-Bissaka. Jadi ini bukanlah waktu yang sangat tepat untuk kita ada full assessment. Yeah. Aku rasa kalau Amrabat digandingkan dengan Casemiro, dia boleh jadi lebih baik, boleh juga jadi lebih teruk, boleh jadi lebih baik. Jadi aku nak tunggu lagi mungkin 4 ataupun 5 game sebelum kita dapat assessment yang sebenar kekuatan squad ini. To be fair, aku rasa dah memang sampai masa yang Casemiro tak boleh main seorang as a pivot. He is no longer in the physical condition to do that. And aku boleh faham, melihat kepada aksi Man United menentang Brighton dan menentang Bayern Munich, aku faham kenapa Ten Hag mahukan Mason Mount dan juga Amrabat. Kerana kedua-dua pemain ini menambahkan engine di tengah. Sebab sekarang ni engine kita ni tak ada, non-existent di bahagian tengah. Hantar ada satu fasa of play yang mana penghujung perlawanan Bruno Fernandes cuba menggerakkan serangan dan kemudiannya Man United kehilangan ball possession di bahagian final third. Yang cuba gerakkan serangan pun Bruno, yang turun buat ball clearance dalam kotak penalti betul-betul depan Andre Onana pun Bruno. So bila hang jadikan pemain hang seperti Bruno tu lakukan tugas seperti itu, time tu pun anda tahu yang the structure is not working well. If a player of his quality kena pergi atas and also drop that deep kan. Hanya Bruno aja yang aku rasa okey macam ni Casemiro tadi, kenapa aku tak risau for the longest time dekat Real Madrid dia bermain dengan Kroos, Modric, belakang ada Ramos dengan Pepe. The only one yang aku rasa sekarang ni boleh mencapai tahap tersebut untuk membantu dia di atas padang, membantu Casemiro di atas padang, hanyalah Bruno. Untuk setakat ini hanyalah Bruno. Jadi it is a little bit unfair untuk Casemiro kalau aku nak kata aku nak write him off tapi dia boleh jadi better. Dia boleh jadi better. Dia boleh jadi better tu. Aku rasa dia ada kebijaksanaan bola sepak. Kebijaksanaan bola sepak tu yang aku rasa membantu dia. Contoh the 2 goals he scored. Contoh some of the passes dia play offensively. Tapi sekarang ni his main job is to protect defense. And the reason yang aku mula rasa risau sedikit adalah kerana bila aku melihat dia jogging di kala situasi tekanan tinggi sedang dihadapi oleh back four. And aku tahu itu bukan Casemiro tak nak buat. Aku rasa dia just don't have that physical capacity to run around like he used to everywhere last time. So harapan aku adalah dengan kemasukan Amrabat ni, hopefully it reduces the burden on Casemiro and allows him to play at a much higher level. Tapi
benda ni goes back to United punya signing policy, goes back to cara kita membeli pemain, cara kita membina squad, the fact that we were depending on 2 players over the age of 30 at the heart of our midfield lawan Bayern Munich yang ada Kimmich, Goretzka, Musiala. Gila sial. Tapi hang tengok Modric di usia 37 lawan Union Berlin semalam. Modric planet lain lah bang. Gila kan. Modric planet lain. Kenapa senior citizen di Manchester United tak boleh main macam. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Anda boleh menonton episod penuh Bola Itu Live di Astro Arena setiap hari Khamis jam 6 petang, termasuk juga di Astro Go.